Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finit Bisan YouTube channel, di mana kita akan bahas tentang MCU News, MCU Rumours dan juga MCU Stuff. But in this video adalah sesi correct plot, dan the main topic for this video adalah berkenaan dengan DCEU ataupun DC Extended Universe. Why aku nak cakap about this thing is, for the past, beberapa bulan ini ataupun pada awal tahun ini, aku ada buat live dan aku juga ada buat video yang mengatakan that is tahun 2022 ini merupakan tahun kepada DC untuk rise up again right after selepas aku melihat Suicide Squad yang kedua dan juga Peacemaker punya series, dan aku quite kagum dengan apa yang DCEU tawarkan lah kepada kita sepanjang tahun 2022 ini. Tapi rupanya aku silap dan aku salah about this thing, that rupa-rupanya tahun 2022 merupakan tahun yang memang flop, memang jatuh sangat-sangat untuk projek-projek di dalam DCEU. Dan ianya bermulalah daripada penangguhan filem The Flash, which is dalam filem The Flash itu akan memperkenalkan Flashpoint, multiverse lah, literally macam multiverse. Dan bagi aku filem Flash itu merupakan filem yang berskala besar lah, dan apabila tahu dia ditunda ke tahun depan pula, aku tak dapat rasakan that this year is going to be DCEU. Tambahan pula lepas tu, Ezra Miller, iaitu pelakon The Flash untuk dalam DCEU ni, telah melakukan beberapa kesalahan yang quite major dan besar, dan ekoran daripada itu Warner Bros telah memecatnya daripada berlakon dalam The Flash. Nanti kita bincang lebih pasal The Flash. After that juga Amber Heard sudah dijatuhkan hukuman, bukanlah dijatuhkan hukuman, dia dikenakan denda lah sebab terlibat kes dengan Johnny Depp, dan aku quite proud that Johnny Depp menang in that case. But in that DCEU platform juga, Amber Heard juga diketepikan daripada DCEU punya projek, dan probably Mira dalam Aquaman yang kedua nanti akan di-recast. Okay, kenapa aku cerita about this thing? Even though kalau maybe setengah orang akan menganggapkan that dua benda ni tukar je lah pelakon dan sebagainya. Okay, problem dengan DCEU ni, dia bukan bermula daripada Amber Heard sahaja ataupun Ezra Miller. Benda ni dah berlaku like a lot of time, termasuklah dengan salah memilih pengarah, dan filem tak mencapai ekspektasi, filem tak mencapai KPI. Contoh yang pengarah seperti Joss Whedon, dia keluarkan filem Justice League tu dan ianya sangat-sangat sampah instead of Zack Snyder punya filem. Tapi overall memang bagi aku DCU memang dah flop sangat-sangat dan jauh daripada untuk mengejar MCU. Sebenarnya aku rasa all of this thing happen sebenarnya kerana DCU cuba untuk menandingi ataupun cuba untuk stand in the same level dengan MCU, tapi dia tergopoh-gopoh untuk buat benda tu, untuk mengejar perlumbaan tersebut kan. Dan ekoran daripada itu, dialah DCEU sendiri yang terima akibatnya. And here is the plan. Aku akan sarankan a few plans lah kepada DCEU, dan aku memang dia takkan dengar about this thing, tapi maybe plan yang aku akan katakan ini akan membuatkan DCEU kembali rise in the level of MCU dan juga Sony Pictures Entertainment. Kenapa aku nak dia stand at least berdekatan level dengan MCU adalah kerana ianya adalah satu hal competition yang bagus untuk MCU, so that MCU tidak merasa that dia ni merupakan production yang kapitalis. Aku tak nak benda tu. So in order that, aku nak DCU kembali lagi. Ianya belum terlambat. Yes, akan memakan masa yang lama, tapi aku still nak dia kembali. So ini adalah beberapa suggestion lah yang aku akan sarankan kepada orang-orang di DCEU tu, tapi aku sure dia orang takkan dengar. First and foremost, build a strong character story arc. Okay, apa maksud build a strong character story arc ini? Iaitu membangunkan satu storyline atau membangunkan satu story plot berkenaan dengan karakter itu dengan sangat bagus kalau terjadinya reboot lah. Okay, contohnya sebab sekarang ni kita dah hilang Ben Affleck, kita dah hilang Henry Cavill sebagai Superman, Ben Affleck tadi sebagai Batman, and after this Ezra Miller pun dah hilang sebagai Flash. Cyborg pun siapa aku tak ingat sangat pelakon tu, dia pun maybe tak akan terlibat lagi dengan filem Justice League dan sebagainya. So yang tinggalnya sekarang ini adalah Gal Gadot dengan Jason Momoa, Aquaman dan juga Wonder Woman. So itu hanyalah dua pelakon. Kalau for me, kalaulah bagi aku akan reboot everything. Aku akan restart everything from scratch. Okay, kalau cakap pasal isu budget kan, Warner Bros. Brother merupakan salah satu company yang mempunyai berbilion-bilion dollars asset lah. Dan kalau nak reboot DC punya filem once again, bagi aku benda tu tak ada masalah. Just
jangan jadikan projek itu adalah projek yang sia-sia lah. Okay, contoh kalau dia reboot, dia buat cari pelakon Superman baru, cari Batman baru, cari Wonder Woman baru dan sebagainya, dia orang boleh fokus on build a story arc dulu untuk karakter-karakter tersebut. Contohnya buatkan kontrak untuk karakter tu. Okay, kita akan buat Batman ada 3 filem, kita akan buat Superman ada 3 filem. Sama konsepnya ataupun sama DNA macam MCU buat pada awal dahulu. Kenapa harus dipilih jalan ini? Sebab MCU berjaya buat benda tu. MCU literally berjaya buat benda tu dengan mempamerkan a good, strong story arc untuk karakter seperti Iron Man, Captain America dan juga Thor. So why kau tak boleh nak duplicate idea yang MCU sudah gunakan? Benda ni tak salah. Benda ni tak salah untuk buat untuk menggunakan idea yang sama. Dan kau just gunakan idea yang MCU pakai ni kepada karakter yang kau ada. Contohnya seperti Batman. Batman mempunyai banyak cerita yang kau boleh ceritakan, instead of mak bapak dia mati di haluan, di alley dan sebagainya, lepas tu dia jadi Batman. Instead of that, korang boleh fokus on Batman War on Crime. Sebab dalam Batman War on Crime dalam komik ni, dia menceritakan a new side of Bruce Wayne. Okay, a new side of Bruce Wayne, di mana pada waktu ini Bruce Wayne sudah menjadi Batman lah, of course. But then dia ternampak dengan seorang budak ni, di mana budak ni mati juga, mak ayah dia mati juga, ditembak oleh seorang kriminal ni lah. Dan after that, Batman melihat budak itu, and somehow apabila dia mengekori kehidupan budak itu slowly involved in crime. Dia terlibat dalam jenayah-jenayah kecil kan. Dan after that, pada satu malam itu, Batman nampak budak tu masuk ke tempat dia macam tempat lepak untuk grup orang jahat lah. And then Batman pergi interrupt budak tu, and budak tu dia holorkan pistol dia dekat Batman. And Batman cakap, Kid, budak kan, kau jangan pistol yang membunuh mak ayah kita, kau jangan ikut benda yang sama. And due to that, budak itu menangis gila-gila. Dan aku maybe korang rasa macam apa benda story macam ni kan. Bukan maksud aku a new film has to follow this thing, tapi ada certain scene dalam komik yang korang boleh adapt untuk diletakkan di dalam filem. Sebabnya aku nak elakkan lah kesilapan seperti Wonder Woman 1984. Itu merupakan satu-satunya filem DCEU yang tak ada vision langsung, yang tak tahu kenapa filem itu diwujudkan just untuk gain profit, kau tahu tak? Dan kau bagi kepada orang, okay, Ali, kau ambil ni, kau ada projek Wonder Woman, kau buat je apa yang kau nak cerita tu. Itu adalah kesilapan dia. So first point tadi yang aku mention adalah build a strong character arc. Okay, lepas dah settle karakter tu dah solid kan, dah solid, baru kita pergi keluar sikit daripada dia punya karakter punya storyline dan sebagainya, which is point yang kedua adalah fokus kepada building universe selepas story arc tu ni. Okay, building universe ni barulah contoh aku bagi satu contoh, Batman. Sekarang ni Batman yang paling yang dah existing sekarang ni, Ben Affleck memang dah kena sack kan. Kena sack pula dia kena buang daripada DCU. Tak tahu ni tak terlibat kan, sama ada Ben Affleck datang kembali ke apa. Sekarang ni Batman yang kita ada sekarang ini adalah Robert Pattinson. Dan director kepada Batman itu, Matt Reeves, memperkatakan that dia tidak berminat langsung untuk membuatkan filem Batman ini terlibat dalam satu scale ataupun satu universe yang besar. Okay, tapi tak apa. Aku rasa aku faham apa yang Matt Reeves cuba nak sampaikan is dia tak nak filem Batman itu terlibat dalam those kind of politik yang Warner Bros offer kepada dunia ini. Dia tak nak terlibat dalam tu. And maybe apa yang Matt Reeves cuba nak buat sekarang ini adalah untuk build the character Batman tu strongly, di mana kita dapat melihat karakter Batman dengan sangat mendalam, karakter Bruce Wayne, the perspektif yang kita tak biasa melihat Bruce Wayne itu macam mana. Masa itu jugalah barulah fokus on selepas karakter story arc ni dah solid, very very solid, then baru kau boleh formkan another group yang really mahu dikenal ramai, iaitu Justice League. Dan Justice League kalau boleh bukanlah sahaja daripada Batman, Wonder Woman, Cyborg dan sebagainya. Kalau boleh adalah another juga ahli-ahli Justice League yang lain, seperti Hal Jordan, Green Lantern dan sebagainya. Like banyak ahli Justice League yang menunggu untuk muncul di live action punya filem. And so focus on that little story dulu, focus on origin, senang cerita origin story pada Wonder Woman. Sebenarnya filem-filem yang okey lah aku yang boleh mention adalah Superman, Man of Steel yang diarahkan oleh Zack Snyder. Yang tu elok walaupun terlalu banyak bombing zone dan sebagainya, tapi dia tak pergi mendalam kepada Superman, but that's okay. Itu merupakan salah satu filem yang bagus. Selain daripada tu Batman tak ada filem Ben Affleck.
Selain daripada tu, Wonder Woman yang pertama tu juga bagus, Aquaman pun juga bagus. Cumanya this Justice League form dalam satu filem tanpa this story arc bermula. Faham tak? Contohnya macam Cyborg yang tak tahu datang daripada mana, dia punya background pun dah hanya diceritakan sedikit sahaja di dalam Justice League, dan tiba-tiba dah kena masuk dalam projek yang besar. Itu yang apa yang aku tak suka, dan aku bukan peminat Cyborg, maybe sebab tu aku tak suka kot. Lepas tu, itu adalah point yang kedua. Lepas tu barulah buat universe sama macam MCU buat. Okay? Slowly lah benda ni takes time. Selepas tu yang ketiga, of course kau kena eliminate ataupun kau kena buang any kind of director, any kind of head of a producer, story writer dan sebagainya yang tak relate dengan komik. Okay, kenapa benda ni quite sensitif lah sebenarnya. Akan ada orang yang akan kata macam, okay, habis tu Afiq, kau kena buat cerita memang kena ikut komik. Tak, okay. The thing is, dia macam ni lah. Okay, you have, contoh aku bagi salah satu nama director, Zack Snyder. Okay, Zack Snyder dia ada those kind of dia punya elemen yang dia ingin terapkan dalam filem. Itu tak ada masalah, dan dia juga ada cerita yang ingin dia sampaikan lah dalam cerita tersebut. Tak ada masalah, sebab dia tahu apa yang dia cuba untuk buat, apa yang dia mampu buat dalam sesuatu filem itu. Apa yang aku sampaikan is eliminate orang yang tak nak buat filem yang related to the comics adalah a person yang tak ada vision, yang tak tahu nak buat apa dengan projek itu, tapi dia buat ikut kemahuan dia, tapi tak digemari ramai. Contoh macam filem Wonder Woman 1984 yang aku mention sebentar tadi. Contohnya seperti Joss Whedon Justice League. Selain itu Suicide Squad juga, yang pertama aku juga tak gemari filem itu. Ini hanya this film dia jatuh kepada tangan orang-orang yang salah sebenarnya bagi aku, yang tidak pandai menghargai DC punya komik. Dan DC komik literally have those kind of character, those kind of storyline yang sangat bagus dan really dark daripada MCU, which is itu adalah kekuatan apa yang DCU ada berbanding daripada MCU. Sebab tu aku really nak DCU ni bangun balik. So itu adalah point yang ketiga, eliminate orang-orang yang tak penting dalam kau punya industri ni. Lepas tu yang keempat, of course, melantik orang yang pandai buat storyline. Itu yang paling penting. Sebabnya kita dah tahu, kita semua pun tahu, contoh filem-filem yang bagus, DC punya elemen yang bagus, seperti Robert Pattinson punya Batman dan juga Joker 2019 itu adalah dua filem yang bagus so far yang aku tengok lah untuk DC punya projek ni. Walaupun dia punya side ataupun dia punya perspektif tu kuat berbeza daripada apa yang komik tawarkan. Contohnya Batman, this time kita nampak Batman Robert Pattinson dia engage dengan lebih banyak perbualan, dan itu membuatkan dia nampak macam detektif. Okay, dan itu sangat-sangat bagus. Joker kita tahu kalau dalam komik origin dia merupakan seorang pelawak ni yang jatuh ke dalam toxic kan. Lepas tu dia jadi Joker kan. But in that film, dia terlibat dalam satu depression, anxiety, sampai dia menjadi sampai dia have those kind of mental illness, okay, dan dia rasa dia patut berjuang towards that. Dan itu sangat bagus sebabnya ianya related dengan in our modern era nowadays, since ramai orang ada depression dan anxiety dan sebagainya kan. Itu sangat bagus lah, walaupun dia tak accurate dengan komik. Itu yang apa yang aku nak cuba sampaikan is, kalau pengarah itu mempunyai vision, pengarah itu tahu apa yang dia cuba buat dengan filem yang dia nak buat tu, dan benda tak akan jadi masalah. Dan last but not least adalah, for me lah, ini daripada perspektif aku lah, reboot everything. Yes, memakan banyak masa, dan macam mana nak reboot ni aku tak tahu the right way to do this, but aku believe that in the film The Flash itu mampu untuk memadamkan universe yang telah terjadi selama ini. Walaupun ada setengah writer itu mengatakan ataupun insider mengatakan that the Flashpoint itu tak akan memadamkan pun universe DCEU yang sebelum-sebelum ini, dia akan bersambung ke universe yang lain. Tapi but for me, aku rasa kalau DCEU pandai, dia akan eliminate benda ni. Dia akan gunakan filem The Flash untuk padamkan benda ni. Tapi cuma sayang lah, tapi aku rasa tak terkesan kot to another project. Contohnya seperti Shazam, Black Adam, aku rasa tak terkesan kot. Apa yang related dengan Justice League, Joss Whedon sebelum ni, literally Wonder Woman, Cyborg dan sebagainya, Flash tu utamanya kan, literally you need to reboot everything. So itu adalah idea aku lah, apa yang aku nak sampaikan. Did you agree, atau adakah korang setuju about this thing ataupun tak? Leave your comment down below, aku nak tahu pendapat korang about this thing. Adakah DCEU patut di reboot ataupun
dia orang just perlu tampal lubang-lubang yang ada dan teruskan saja. Apa pendapat korang about this thing? Leave a comment down below. Aku nak tahu pendapat korang. So itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye bye.